Wallahu ta'ala sajakum ta'ala. Itu sebelum baca bismillah. Basmalah atau bismillah ni ya bismillahirrahmanirrahim, iaitu menyebut nama Allah, ya. Okey, yang kedua, membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan. Okey, sebelum kita habis sembahyang tu kan. Kan ada orang mesti dengan auto buat kan, tangan lu gosok-gosok lu tidak. Cuci apa-apa kotak dalam tangan kan. Itulah. Yang ketiga, berkumur-kumur. Kumur-kumur ni kan kita perasan benda orang ubat kan. Kita nak komok dulu tidak. Okey, dia tak termasuk dalam rukun. Dia termasuk dalam perkara sunat wuduk. Maksudnya buat tak apa, tapi disunatkan, buat dapat pahala. So, kita ambil pendapat yang baik, kita buatlah. Sebab apa? Tak tahu kan kita pergi makan, ada makanan lekat apa kan? Tak tahu kan? Makan pun ramen ke apa kan? Lekat lagi last mayang banyak ramen kan. Sedap kan makan kan. Jadi makruh buat solat lagi kan. Jadi seeloknya kumuk dulu, buang dulu apa yang kotoran mulut tu. Okey. Jadi faham tuan-tuan lah? Okey. Seterusnya memasukkan air ke dalam hidung. Ni saya tunjuk nak buat lagi. Lagi akan ada abang tunjuk cara buat. Masukkan dalam hidung tu macam mana. Okey. Seterusnya menyapu seluruh kepala ni macam tadi itulah. Macam itulah. Betul, seterusnya menyapu dua telinga. Telinga yang cakap tadi tu, betul tak? Dia masuk dalam sunat wuduk. Kiranya dia tak termasuk dalam rukun. Cuma seeloknya sunat ni. Sunat ni apa dia? Kalau kita sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Jadi lebih baik kita ambil bukan sunat. Sunat potong tu, bukan. Ni sunatlah hukum syarak, sunat hukum syarak lah. Okey. Seterusnya menyelati janggut tebal. Maksudnya ni janggut campur betul janggut lagi. Nanti pada besar ni janggut. Okey, janggut ni basuh sikit. Ni janggut. Okey, janggut yang tebal lah. Okey. Seterusnya sunat mendahulukan kanan daripada kiri. Contoh tangan kan. Maksud tangan kanan tu baru kiri. Betul tak? Apa-apa kita buat pun kena mulakan dengan kanan, betul tak? Kan? Macam muka kata abang, muka ni nak muka tak kanan tak kiri, basuh terus sekali. Okey. Okey, betul. Dia cakap menyelati sajalah anak jari tangan dan kaki ni. Ni kena basuh ni. Tengah ni sebelum ambil wayang kumis tu cuci dulu sebab apa? Kita takut ada kotoran yang dekat kuku ni kan. Kuku ni, betul kata kena potong kuku, takut ayat tak masuk bagai tu kan. Jadi sunat tu abang Ustaz boleh buat Okey, sunat untuk sekali lagi mengulangi perbuatan itu sebanyak 3 kali. Okey, itu sunat tau. Bukan cakap, bang, kita yang buat 3 kali tu memang dalam rukun. Tak, dalam rukun tak sebut. Dalam rukun cakap buat sekali tu dah siap. Sekali itu wajib. 3 kali tu sunat, macam cakap. Sunat, kan? Jadi itu sunat saya Ustaz, kan? Okey. Jadi kalau kata nak simple sangat kalau kan. Hari ni nak main bola petang kan. Nak sembahyang asar tak lagi, ambil sekali je. Tapi pastikan sekali tu kita yakin betul-betul masuk dia kena habis. Betul-betul kena habis. Okey, faham? Faham kan? Faham? Okey. Kalau 3 kali tu sunat saja. Sunat. Buat apa dapat pahala kan? Tak rugi pun, tak rugi. Okey. Okey, setakat tu dah. Okey, faham dekat tak? Okey. Satu lagi 2 menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat ambil wuduk. Dan yang terakhir sekali membaca doa lepas wuduk. Doa lepas wuduk ni nak apa? Tak apalah, nanti abang kamu nak cari ya. Okey. Doa baca wuduk lepas wuduk ni abang baca sekali ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi sekali abang akan sekarang habaq kat orang nak cari doa ni Doa ni eloknya bacalah. Sunat bila elok baca. Okey, boleh faham tak sekarang ni untuk wuduk? Dah selesai buat wuduk Boleh faham tak sekarang ni? Ada buat tak faham tak? Kau hampa terpaku tengok muka abang handsome sangat ni nak tahu kan? Jadi jangan jealous lah semua. Semua suka saya. Boleh Boleh. Tak mana yang tak faham tu? Boleh bercakap sebelum kita masuk bab tayamum. Dah? Okey. Kalau tak ada, kita masuk tayamum. Okey, tayamum ni biasa dengar tak? Siapa biasa dengar? Cakap biasa dengar. Siapa tak cakap tak biasa tu, cakap tak biasa. Okey, boleh komen. Biasa dengar ada tayamum. Tayamum tak ada pada tayamum. Sama you pula dah. Tayamum. Biasa dengar tak? Biasa. Okey, biasa. Okey. Walaupun dah biasa dengar dia biasa dengar, tapi pernah buat ke tak? Jadi abang akan baca pengertian tayamum secara macam abang cakap tadi lah. Abang ni ibarat abang ni abang bawa orang travel pergi kat lot kan, travel kat lot, cakap ni kat lot ni ada ikan, ada sotong, ada macam-macam. Tapi
kita tak masuk dalam. Yang kat dalam lagi. Lagi kita kenyelam. Selam tengok betul ke tak? Kita tengok cari betul dah tak sotong kan. Itulah. Okey, tayamum ialah menyampaikan atau menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan dengan syarat air tertentu. Tayamum ni ringkas je. Dia punya rukun ada 4 aja. Yang pertama, okey, apa kita masuk. Okey, tayamum ni apa dia? Tayamum ialah menggantikan wudu ataupun mandi wajib. Banyak contohlah keadaan air, contoh kita tak ada air kan. Air tak ada kemarau kering terus tak ada air. Air yang ada tu untuk kita minum dengan untuk bagi tenakan haiwan tenakan minum kan. Jadi waktu tu kita boleh tayamum. Apa lagi situasi kita boleh tayamum? Contohnya uzur, contohnya apa dia? Contohnya kita accident contoh, nak dalil. Kita accident kaki luka ni. Kaki luka doktor kata tak boleh kena ayak. Kalau kena ayak kan, anda kata kena ayak mati. Jadi dia memudaratkan diri. Jadi sebagai menggantikan wudu, kita ambil lah tayamum. Okey, faham? Okey. Lepas dah saya kata tayamum pada dia. Lepas dah tayamum pada dia. Tayamum ialah satu dia menggantikan wudu. Contohnya kita nak sembahyang, kalau ambil wudu, jadi kita tayamum lah. Dia ganti wudu. Okey. Dia faham? Cara ikan dia ganti wudu lah, ganti wudu. Boleh faham tak cakap tu? Boleh? Okey. Terus sekarang sebab kita pun masa tak banyak dah. Jadi kita go laju punya. Okey. Seterusnya, sebab yang membolehkan tayamum. Okey, kita cakap tadi. Yang pertama, ketiadaan air yang mencukupi untuk wudu atau mandi. Tak ada air, kering, betul. Untuk contoh kita sesat tengok pada pasien kan, tak ada air langsung ada botol minum kan. Tinggal sebotol kan, 5 ml kan. Ni abang nak minum tak tahu sesat dah bila kan. Jadi waktu tu disunatkan tayamum untuk menggantikan wudu. Okey, yang kedua apa dia? Air yang ada hanya untuk mencukupi keperluan minuman kita dan binatang dihalalkan. Okey. Maksudnya waktu tu kemarau, air tak ada langsung ni. Air yang tinggal hanya untuk keperluan asal kita lah, untuk minum, untuk bagi contoh kita lembuan lembu tak ada air, nak minum air. Itulah. Jadi tak ada air tu tak ada air, betul-betul kering betul kan. Okey. Yang ketiga, sakit yang jika terkena air boleh mengancam nyawa atau anggota badan atau melambatkan sembuh. Jadi yang ketiga ni contoh macam kaki kita accident luka, betul dia cakap dia tak boleh kena air. Kalau kena air lagi teruk. Jadi waktu tu kalau kena air lagi teruk jenuh pula kan, nak pergi hospital banyak kali pula. Jadi waktu tu kita dibolehkan untuk bertayamum. Okey. Syarat tayamum kan? Maksud syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama, menggunakan debu tanah yang suci. Tidak mustahil, tidak mencampur benda lain. Maksudnya debu tanah yang betul-betul suci lah. Yang tak ada situ bukan tempat orang lalu ke apa. Contoh debu tanah dijual dekat kedai pun kan. Kedai macam kedai haji umrah banyak lah. Okey, menyapu muka dengan dua tangan dengan dua. Okey, tak apa, ni masuk dalam kita punya sagi macam rukun. Seluruhnya hilang najis dulu. Maknanya nak tayamum ni kena bagi tarak najis kepada kita, kena bersih daripada sebarang najis. Maknanya tak ada kotor apa, tak ada lah lekat-lekat najis pun kena buang semua tu. Okey. Faham kan? Yang seterusnya masuk waktu sembahyang. Masuk sembahyang bila? Contohnya kita nak sembahyang Zuhur. Tapi waktu tak masuk lagi. Okey, tak boleh tayamum lagi. Masuk waktu boleh tayamum. Faham? Orang dah azan Allahu akbar, Allahu akbar. Tu boleh boleh tayamum. Faham kan? Okey, seterusnya bertayamum bagi setiap ibadat fardu. Maknanya setiap kali kita nak buat ibadat, kita tayamum. Dia macam sekali je boleh guna tayamum kan? Okey, sudah. Okey. Jadi kita try masuk kepada rukun tayamum lah. Rukun tayamum lebih tengok ni. Tadi boleh laju jangan kata. Tak nak. Kau boleh tengoklah muka saya yang sangat handsome ni kan. Walaupun tak ada handsome lah. Okey. Dia 4 je. Tayamum 4 je rukun dia. Tak banyak rukun tu. Cuma niat. 2 muka, yang 3 tangan. Yang keempat tepi. Okey, abang akan tunjuk rukun dia. Kalau buat ni bersalin, tapi laju punya. Kita kena pergi laju punya. Kalau asal tak bersalin, screenshot. Kadang-kadang ada canggih kan. Tengok. Kalau ni screenshot abang cakap screenshot lah. Ini boleh tengok lain. Okey, kalau dah boleh cakap dah, kita masuk cepat sikit. Ya. Dah.
Okey, yang pertama ialah niat. Okey, niat ni wajiblah. Setiap ibadat tu kena dimulakan dengan niat dia. Sebab dalam hadis Nabi cakap, "Innamal a'malu binniyah." Okey. Jadi niat apa mesti tak tahu niat macam mana. Okey, apa? Tunjuklah niat di screenshot. Okey, bismillah. Nampak. Okey. Boleh tulis ataupun boleh screenshot. Nampak jangan bohong. Apa tak lari mana pagi ni lagi milih. Tak. Okey dah. Kalau Abang Syah kan screenshot senang sikit. Sebab aku boleh tengok lain yang tak hilang. Hati screenshot. Kalau tak hati boleh minta tolong semua. Mak saya ke abang ke kakak ke adik. Belum? Belum? Dah, okey. Sini pula. Nampak? Okey, lajunya. Okey, apa pula tengok muka abang? Okey. Kalau ada cakap dah. Dan nak lajunya. Let's go. Screenshot lagi senang. Okey dah. Okey. Jadi niat tayamum macam mana? Nawaitu tayammum istibahati salati billahi ta'ala. Maksud dia apa dia? Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan solat kepada Allah Ta'ala. Itu niat tayamum. Okey, boleh jelas satu lagi. Dia sama je macam mayang tadi. Kita niat sebelum debu sampai ke muka. Sampai tu niatlah hati pula saja aku tayamum bagi mengharuskan solat kepada Allah Ta'ala. Boleh faham cakap tu? Boleh faham? Okey, seterusnya menyapu muka. Okey, awak tak macam tak pasal praktikal. Cuma cakap menyapu muka ni bukanlah macam kita ambil semayang tu. Bukanlah macam itu. Ambil semayang kan sapu tu kan. Habis penuh yang tak. Kalau butuh masuk dalam mata lagi mati je. Okey, buta mata kan. Kesian dia risau kadang-kadang kan. Risau kadang-kadang. Okey, seterusnya menyapu kedua-dua belah tangan. Okey. Tangan kanan dan kiri. Cara nak sapu lagi tu dalam macam ni. Lagi adalah baru tunjuk. Okey. Okey, habis dah. Yang keempat, tertib. Tu je. Tertib dia dah dapat dah kan. Tertib ni apa dia? Dia melakukan perbuatan ni mengikut step-step dia. Step-step dia kan. Kita minta kan ada step-step dia kan. Walaupun pandai pada abang ni, ada step-step dia tu kan. Yang tu dah. Yang pertama niat, yang kedua sapu debu di dalam muka, yang ketiga sapu debu ke tangan, yang keempat tertib dah siap tayamum. Jadi tayamum ni aku cakap awak ada tak macam sembahyang pun. Nama pun untuk meringankan. Orang rusah tu meringankan. Meringankan kan. Kita macam orang sakit kan, kaki luka tak boleh sembahyang. Ambillah tayamum. Sebab ada zaman Nabi SAW dulu, waktu tu bau perang. Perang. Sahabat Nabi luka kat kepala saja. Allah kadang tak pasti je. Minta maaf kalau silap. Dia bercerita lah sekadar untuk pengetahuan kan. Monok sikit dalam petang ni kan. Waktu tu dia pergi tanya seorang sahabat ni, kata macam mana nak tayamum kan. Waktu tu tak tahu kan tayamum macam mana. Lepas tu sayang sahabat ni pun dia pun tak tahu tu mungkin salah pendapat. Tak tahu lagi tu dia tahu kata rasa tayamum ni kena macam sembahyang. Sembahyang kena basuh kepala semua tu kan. Sahabat yang luka parah ni pun dia pun percaya tak pergi tanya Rasulullah bagai. Dia pun pergi tu dia pergi basuh tangan, basuh kepala luka. Tinggal sahabat tu. Waktu tu Rasulullah marah ada Allah Allah. Kita sekedar untuk kita apa je. Okey. Kali ni selesai dah, tak ada apa-apa soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Minta betul boleh jawab. Soalan yang mestilah yang penting-penting sajalah. Okey, kita buka soalan. Ada tak? Ada? Okey, lupa. Sekarang batalkan wudu. Tahu ya? Okey. Okey, tekan ni slot abang dah habis dah. Jadi lepas ni aku akan bersama dengan abang cerita lagi seorang. Kita abang. Jadi dia akan cerita. Okey, lupa nak abang. Sebenarnya apa punya pasal tayamum dengan wudu tu ada dalam buku ni sebenarnya. Cuma apa saja nak bagi tulis. Kalau anda dah tahu jangan abang kurang. Ni ada dalam buku ni Buku dalam file pun ada satu modul risalah agama, prospek. Masalah ni macam-macam, ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf, ada apa semua ada dalam ni. Jadi kalau apa macam rasa macam nak lebih detail lagi buka buku ni cari bab
bab suci, ada bab serta pasal wuduk dan tayamum. Okey, boleh tahu dah. Okey, setakat ni saja daripada abang. Jadi kita jumpa lagi lepas ni kalau kita ada kesempatan. Jadi jangan rindu abang yang ya. Jadi kita sama dengan abang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluar lagi, ada lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Sakut. Okey. Test mic. Jelas kan? Semua tulis. Jelas. Boleh, kalau jelas, boleh jelas. Baik. Bismillah. Kita akan terus dengan praktikal tayamum. Baik, jadi di depan abang ni ada hasiah. Jadi tayamum kita boleh guna. Batu pun kita boleh guna. Kita nak pergi tepuk debu kat badan pun boleh. Yang pasti jangan kita pergi tepuk tai anjing dah. Tai anjing jangan buat pasal. Saya kata, tak ada ayat ni. Aku itu belajar tayamum. Abang tu kata boleh tepuk benda debu. Tu kenapa tai anjing? Begitu lah. James, aku jangan. Kenapa yang buat pasal tepuk tai anjing kau, tepuk tai kucing kau, jangan. Cari debu yang bersih. Baik. Kita akan tengok tayamum. Sebab apa kita lakukan tayamum? Yang pertama, kita lakukan tayamum bila mana kita nak melakukan solat. Bila mana kita nak melakukan sesuatu benda ibadat, tetapi ketika tu ayak tak ada, ataupun ketika tu ayak tidak mencukupi, ataupun kita ni uzur, na'udzubillah min zalik, contoh kita aksiden dan kita punya anggota badan tidak boleh terkena anggota badan, ayak tak boleh terkena anggota badan kita, maka ketika itu dibenarkan untuk melakukan tayamum. Baik, maka tayamum macam kita tengok tadi, 4 sahaja. 4 je rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, buka. Yang ketiga, tangan. Dan yang keempat, tertib. Baik, untuk niat, first, kita dalam bahasa Melayu je mudah. Sahaja aku melakukan tayamum kerana ingin mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Tu, sekali lagi abang ulang. Sahaja aku melakukan tayamum kerana ingin mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Baik, first. Yang kedua, tapak, kita akan buat muka. Baik, ini contoh, ini besar. Kita kena bahagi 2 bahagian. Satu bahagian untuk muka, satu bahagian untuk tangan. Kita akan ambil yang belah ni dulu. Okey, kita tekuk. Okey, tekuk. Lepas tu kita angkat. Kita ketuk sikit. Sebab apa kita ketuk ni? Sebab kita nak jatuhkan koko lah, ada batu tajam ke, benda-benda yang berbahaya ke. Dan sunnah ketika tayamum juga, jari kita renggangkan sikit. Jangan rapat. Sunnah, jari renggang. Baik. Dan kita angkat, kita letak ke muka. Tangan bagi atas sikit tau. Dia letak ke muka. Bismillah. Okay, macam tu. Tayamum, dia tak sedetail macam wudu. Nak kena basuh lebih ke, jangan tak. Tayamum sekadar sekali tu je. Angkat pada atas sampai bawah. Sekali tu je. Tu untuk muka. Seterusnya untuk tangan. Kita akan cekuk buat 2. Tadi kita ambil belah ni. Untuk tangan, yang ni untuk belah muka. Dan untuk tangan pula kita tekak belah tempat ni pula. Kita tekak kat sini. Okey, kat sini. Angkat, kita ketuk. Supaya menjatuhkan kekuat batu tajam ke benda apa-apa. Okey, sunnah mula dengan mana?
sunnah kita mula dengan tangan kanan. Maka bila kita nak mula dengan tangan kanan, kita buat tangan kiri. Baik, sebelum tu, tangan kiri, contohkan. Okey, bagi dia buat jelas. Sini kita bahagi dua bahagian siap-siap. Kita bahagi dua ni. Ini bahagian pertama, yang ni bahagian yang kedua. Sekali lagi ulang. Kita bahagi dua bahagian. Ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Okey. Lepas tu kita tengok ni. Kita gunakan bahagian pertama dulu. Bahagian kedua jangan sentuh langsung. Bahagian pertama kita letak sini. Kita tarik bawah. Kita tarik bawah. Ni tak kena langsung bahagian dua, tak kena langsung. Bahagian kedua tak kena langsung. Kita guna bahagian pertama. Bila nak guna bahagian kedua? Depan ni. Kita pusing. Sampai ke situ kita pusing. Kita pusing, baru kita guna bahagian kedua. Lepas tu kita angkat. Kita naik, kita tarik sampai ibu jari ni. Yang ni jangan kena langsung. Faham? Jangan kena langsung bahagian depan. Kita ulang lagi. Bahagian pertama. Kita tarik. Kita tarik sini. Bukan tarik sis. Kita tarik tayamum ni. Bila kita pusing ke depan ni, dan kita kena sini. Kita naik atas. Kita keluar ke ibu jari. Yang ni kita tak sentuh lagi. Sebab apa? Sebab ada pasyak tayamum untuk tangan belah kiri pula. Dan tangan belah kiri kita buat benda yang sama juga. Okey. Bahagian pertama belah sini, bahagian kedua belah sini. First kita guna bahagian pertama. Okey. Kita tarik. Tarik. Jangan kena bahagian kedua. Kita pusing sini, baru kena bahagian kedua. Kita naik. Okey. Ni. Bila dah habis ni, baru kita ni. Yang lebih tu kita gosok tangan kita. Tu. Faham tak? Kalau laju sangat, cuba komen. Faham kata faham. Kalau laju sangat, boleh ulang balik, tak ada masalah. Faham? Tak? Ada komen? Okey. Yang akhir sekali, tertib. Okey. Jadi benda apa yang membatalkan tayamum? Perkara-perkara apa yang membatalkan tayamum? Perkara yang membatalkan tayamum ialah kesemua benda yang membatalkan wudu. Yang tu yang pertama. Perkara yang membatalkan tayamum ialah semua benda yang membatalkan wudu. Dan yang kedua, apabila kita, contoh kita nak pergi sembahyang. Kita nak pergi sembahyang, dah azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mana azan tu, sebelum kita dah ambil tayamum. Tetapi time azan, tiba-tiba ayat ada. Sebelum azan, ayat tak ada. Jadi kita terpaksa ambil tayamum. Tapi bila azan, tiba-tiba ayat ada. Jadi time tu, terbatal kita punya tayamum. Maka ketika tu kita kena berwuduk dengan menggunakan ayat. Tu. Dan perkara apa yang batalkan wuduk? Kalau yang batalkan wuduk mesti ramai tahu. Kita sentuh kemaluan kita. Kita sentuh najis. Ataupun najis dekat kita. Itu semua perkara yang membatalkan wuduk. Maka apabila benda itu membatalkan wuduk, maka perkara itu juga membatalkan tayamum.